Mahkamah Agung Israel sedang mempertimbangkan sama ada ia boleh memecat seorang menteri kabinet yang belum didakwa atau bahkan belum disoal siasat di bawah amaran. Jika anda fikir itu kedengaran seperti sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh sebuah demokrasi barat, anda betul. Dan kita perlu bercakap tentang apa yang sedang berlaku dan mengapa. Saya Elonama Zelviamen dan ini adalah Undang-Undang Asas. Sekarang kita akan bercakap tentang satu kes yang telah berlarutan selama bertahun-tahun, berpusat pada dua tokoh paling kontroversi dalam kehidupan awam Israel, Menteri Itamar Ben-Gvir dan Peguam Negara Gali Baraf Miara. Tetapi jika kita hanya fokus pada personality, kita akan terlepas kepentingan besar kes ini. Kes ini menyentuh inti demokrasi Israel, keselamatan awam, dan isu-isu yang mungkin menentukan susunan kerajaan seterusnya. Ia terus berkembang dan Anda patut mengetahuinya. Saya ingin katakan dari awal lagi, ini adalah kes yang kompleks dengan pelbagai aspek dan butiran menarik, dan saya akan cuba memberikan Anda gambaran sebenar kerana ia kurang diliputi dalam bahasa Inggris. Walau bagaimanapun, jika Anda berminat dengan topik ini, saya galakkan Anda membaca sebanyak mungkin mengenainya, kerana apa yang boleh kita lakukan hari ini hanyalah mengupas sedikit isu-isu yang sangat penting ini. Jadi, mari kita lihat dari 3 sudut. Pertama, terdapat pertembungan perlembagaan. Tiada demokrasi barat, di mana mahkamah telah memerintahkan seorang menteri yang belum didakwa untuk disingkirkan atas permintaan pegawai undang-undang kerajaan. Dari perspektif klasik, ini bukanlah tugas mahkamah. Dan untuk mengatakan bahawa ini melanggar pemisahan kuasa adalah satu pernyataan yang terlalu meremehkan. Ia menunjukkan bahawa sebenarnya tiada pemisahan yang sebenar sejak awal lagi. Kedua, terdapat pertarungan dasar di sebaliknya. Ben-Gvir dan pihak perundangan benar-benar tidak sependapat tentang bagaimana penguatkuasaan undang-undang di Israel sepatutnya dijalankan, dan perbezaan pendapat itu melibatkan keutamaan penguatkuasaan undang-undang, pengurusan penjara, hukuman untuk keganasan, serta pelantikan polis, antara lain. Nyawa menjadi taruhan, dan tidak selalu jelas siapa yang bertanggung jawab menetapkan dasar. Dan ada hujah bahawa sistem perundangan itu sendiri merupakan pemain utama dalam kepincangan tersebut. Ketiga, terdapat teka-teki struktur. Mengapa sebuah negara yang kini berusia 78 tahun masih tidak pasti siapa yang mengendalikan polisnya? Dan apakah kerugian yang kita tanggung akibat kekeliruan itu? Mari kita mulakan. Berikut adalah latar belakang penting yang Anda perlu faham untuk memahami kes ini. Itamar Ben-Gvir memegang jawatan sebagai Menteri Keselamatan Negara pada Desember 2022 dengan platform pendekatan nasionalis yang lebih tegas dalam penguatkuasaan undang-undang. Pertembungan dengan pihak perundangan bermula pada hari pertama lagi. Pandangan mereka ialah menteri hanya menetapkan dasar secara umum dan tidak campur tangan dalam operasi. Dalam pandangannya, beliau telah dipilih untuk mengubah cara polis berfungsi dan akan menggunakan setiap saluran undang-undang untuk melakukannya. Dan kerana ini adalah Israel, satu petisyen telah difailkan serta-merta untuk membatalkan pelantikannya atas alasan ketidakmunasabahan yang melampau. Mahkamah Agung menolak petisyen itu hanya setahun kemudian, malah sedikit lebih lama, walaupun dalam keputusan yang tidak sepenuhnya memihak kepada Ben-Gvir dan menekankan bahawa kebebasan polis akan tetap terpelihara sepanjang tempoh beliau tanpa mengira apapun. Lebih banyak petisyen difailkan selepas beliau berkhidmat sebagai menteri untuk beberapa ketika, dan petisyen-petisyen itu bertujuan untuk memaksa Perdana Menteri memecat Ben-Gvir atas alasan yang sama. Peguam negara meminta Perdana Menteri untuk mempertimbangkan semula pelantikan beliau. Ben-Gvir meletak jawatan seketika pada awal tahun 2025 sebagai tanda protes terhadap perjanjian tebusan Gaza dan telah dilantik semula tidak lama selepas itu walaupun mendapat bantahan daripada Peguam negara. Kini, sebagai individu yang mengawal akses seorang menteri kepada wakil undang-undang kerajaan, sama ada melalui pejabatnya atau mengikut budi bicaranya melalui peguam swasta, Peguam negara bersetuju untuk mempertahankan pelantikan Ben-Gvir di mahkamah hanya dengan syarat beliau menandatangani perjanjian rangka kerja prinsip bertulis pada April 2025. Perjanjian itu dengan tegas melarang beliau daripada campur tangan dalam operasi kepolisan, siasatan tertentu, atau kenaikan pangkat pegawai di bawah pangkat tertentu. Menjelang akhir 2025 dan awal 2026, kedudukan Peguam negara telah berubah. Beliau memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi bahawa kerangka itu telah menjadi, petikannya, sesuatu yang tidak lagi berkuat kuasa kerana beliau mendakwa Ben-Gvir telah secara sistematik melanggar syarat-syaratnya. Beliau memetik komen awamnya mengenai siasatan yang sedang berjalan, penglibatan langsungnya dalam taktik pengawalan protes, dan cubaan untuk memintas Pesuruhjaya Polis dalam keputusan berkaitan kaki tangan. Terdapat satu lagi data penting di sini juga.
Menurut laporan oleh wartawan Israel, Amit Segal dan Avishai Greensag, peguam negara juga telah meminta ketua Shin Bet ketika itu, Ronen Bar, untuk mengumpul bahan mengenai tingkah laku Ben Gvir bagi digunakan dalam pemfailannya terhadap beliau di Mahkamah Agung. Jadi, biar saya ulang sekali lagi. Jika laporan ini tepat, Ketua Perkhidmatan Risikan Dalaman Israel telah diarahkan untuk mengumpul maklumat mengenai seorang menteri yang sedang berkhidmat bagi menyokong tindakan undang-undang terhadapnya oleh penasihat undang-undang kerajaan sendiri, satu siasatan yang, menurut pelbagai sumber, tidak menemui apa-apa. Sekarang, pasukan Ben Gvir menolak kebanyakan dakwaan fakta oleh peguam negara. Apa yang beliau tegaskan secara berulang kali dalam pendengaran dan di luar ialah beliau telah menggunakan kuasa yang kuat dalam pelantikan. Dia kata saya menetapkan dasar dan mengubah polis, katanya. Dia betul. Dia kata saya campur tangan dalam pelantikan, bahwa saya melantik lebih daripada 1,000 orang untuk melaksanakan dasar saya. Dia juga betul tentang itu. Bagi orang Amerika, seorang menteri yang menguruskan pelantikan jawatan kanan dalam badan yang berada di bawah kementeriannya mungkin tidak kedengaran seperti perkara besar. Dan sebenarnya menteri diberi kuasa oleh undang-undang untuk melakukan perkara itu, tertakluk kepada had undang-undang tertentu, seperti larangan terhadap ketidakmunasabahan yang melampau atau pertimbangan yang tidak relevan, memastikan bahwa pertimbangannya bersifat profesional dan wajar. Tetapi seperti biasa di Israel, terdapat juga banyak kekaburan tentang di mana kuasa setiap orang bermula dan berakhir. Dan dengan Ben Gvir, seorang tokoh politik yang sering mencetuskan kontroversi, jika pernah ada, pihak perundangan sedang berusaha untuk memanfaatkan kekaburan itu demi kepentingan mereka. Beginilah caranya. Ordinan Polis 1971 membahagikan kuasa secara samar-samar antara pesuruh jaya polis dan menteri. Dan 3 suruhanjaya awam yang berasingan, Sadok, Ok, dan Zamir, telah mencadangkan selama beberapa dekad agar kuasa menteri untuk menetapkan dasar diperjelaskan tanpa membenarkan beliau campur tangan dalam operasi. Cadangan-cadangan itu tidak digubal menjadi undang-undang sehingga pindaan 37 pada tahun 2022, di mana sebahagiannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan sebahagiannya lagi dijelaskan pada tahun 2025. Sementara itu, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, kuasa peguam negara ke atas tingkah laku menteri yang tidak pernah dikodifikasikan dalam undang-undang telah berkembang melalui undang-undang kes sehingga hampir menyerupai kuasa veto. Kini, dalam amalan, menteri dibenarkan untuk merumuskan dasar umum untuk polis, tetapi tidak boleh memberikan arahan khusus mengenai pelaksanaan atau terlibat dalam operasi tertentu. Mahkamah ini juga telah mewajibkan Ben Gvir untuk berunding dengan pihak berkuasa undang-undang mengenai dasar yang berkaitan dengan demonstrasi dan siasatan. Dan mungkin isu yang paling hangat dipertikaikan adalah mengenai pelantikan kaki tangan, di mana hujah utama terhadap Ben Gvir ialah dengan melantik pegawai yang bersetuju dengan dasarnya, beliau telah menjejaskan kebebasan polis. Sekarang, hujah balas kepada perkara ini sudah tentu bukan sahaja bahawa menteri diberi kuasa oleh undang-undang dan oleh gabungan yang dipilih secara demokratik untuk membuat pelantikan, tetapi juga bahawa jawatan menteri tidak mempunyai banyak kuasa tanpa pelantikan tersebut. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Reagan, pelantikan kaki tangan menentukan dasar. Itu tidak bermakna setiap pelantikan akan menjadi yang baik, dan sebenarnya Anda akan dapati ramai orang dalam kalangan pihak kanan dan kiri yang mengkritik perkara ini. Ia juga sudah tentu tidak bermakna bahawa pelantikan adalah sepenuhnya tertakluk kepada budi bicara menteri. Seperti yang saya katakan tadi, terdapat larangan untuk membuat pelantikan yang sangat tidak munasabah atau yang berdasarkan pertimbangan di luar bidang profesional. Jadi, mari kita lihat satu contoh di mana semua perkara ini telah memuncak, dan itu adalah kisah pegawai polis Renat Saban. Bagi mereka yang berada dalam arus perdana undang-undang, kes ini kelihatan seperti kisah jelas tentang Ben Gvir yang menghalang kenaikan pangkat seorang pegawai polis atas sebab politik. Dan bagi mereka di pihak kanan, ini adalah contoh jelas bagaimana golongan pengawal institusi dan badan kehakiman telah mengetepikan undang-undang bertulis apabila ia bercanggah dengan agenda mereka. Saban telah dicalonkan untuk kenaikan pangkat ke jawatan Ketua Superinten dan menerima cadangan yang diperlukan daripada pegawai kanan polis dan kaki tangan undang-undang. Ben Gvir pada mulanya telah meluluskan kenaikan pangkat itu, sementara menunggu beliau menamatkan kursus yang diperlukan. Namun, selepas maklumat tambahan mengenai beliau muncul, Ben Gvir menangguhkan kelulusan akhir kenaikan pangkat beliau. Saban telah menjadi penyiasat utama dalam kes-kes Netanyahu, khususnya kes 4000, yaitu kes dakwaan Bezik sebagai balasan untuk liputan yang memihak.
Tetapi keterangan beliau di mahkamah pada tahun 2025 mengikut piawaian objektif agak huru-hara. Beliau mengaku telah berbohong kepada saksi-saksi pihak pendakwaan dan mengalami episode amnesia tiba-tiba yang terlalu kebetulan menjawab, "Saya tidak ingat," berpuluh-puluh kali. Selain itu, Mahkamah Agung sebelum ini telah menegur beliau kerana penyimpangan prosedur berkaitan pencarian telefon secara haram terhadap penasihat-penasihat Netanyahu. Saban telah menyaman mendakwa bahawa Ben Gvir tidak mempunyai kuasa untuk mempertimbangkan semula kelulusan awalnya dan bahawa kelewatan dalam kenaikan pangkat beliau berkaitan dengan pertimbangan yang tidak sah. Dan dengan berbuat demikian, beliau menyuarakan ketakutan yang mendalam dan sah bagi ramai profesional penguatkuasaan undang-undang bahawa kemajuan mereka mungkin terikat dengan pertimbangan politik dan bukannya pertimbangan profesional. Anda tidak mahu perkara itu berlaku. Anda tidak mahu membantutkan atau menjejaskan keterangan penting polis kerana seorang pegawai percaya bahawa dia perlu mengikut arahan. Sebaliknya, Ben Gvir telah mendakwa bahawa beliau boleh mengkaji semula keputusan kenaikan pangkat itu dan beliau mahu siasatan tambahan dijalankan ke atas Saban. Dan kepada mereka yang mengikuti perkembangan ini, mungkin terlalu teliti. Ini adalah dakwaan yang hampir sama seperti yang dibuat oleh peguam negara itu sendiri. Apabila, dalam kapasiti penasihatnya, beliau telah membuka siasatan yang pada dasarnya tidak berkesudahan terhadap dan akhirnya menggagalkan pencalonan calon pesuruhjaya perkhidmatan awam Roy Kachlon. Walaupun Ben Gvir pada mulanya menyebut keterangan Saban dalam kes-kes Netanyahu sebagai salah satu sebabnya, ketidakpatutan yang disebut oleh Mahkamah Agung memberikan satu lagi asas untuk penangguhan itu. Mahkamah Daerah Baitul Maqdis memihak kepada Saban, meneliti penggunaan kuasa Ben Gvir dan memutuskan bahawa tiada asas telah ditunjukkan untuk membenarkan pencarian fakta tambahan. Mahkamah mendapati bahawa Ben Gvir telah bertindak berdasarkan pertimbangan tidak relevan yang dilarang itu. Dan apabila beliau bertegas dengan pendiriannya, Mahkamah mengambil langkah yang belum pernah berlaku sebelum ini dengan memutuskan bahawa kenaikan pangkat Saban mempunyai kuasa undang-undang secara retroaktif walaupun beliau gagal menandatangani. Jadi, dari segi praktikal, ini bermakna mahkamah campur tangan dalam pelantikan tersebut, memberikan kesan undang-undang tanpa dan bertentangan dengan kehendak pihak eksekutif. Sekarang, Peguam Negara menganggap kes Saban sebagai contoh paling jelas beliau tentang Ben Gvir menyalahgunakan kuasanya untuk tujuan politik. Dan pihak kanan Israel pula menganggapnya sebaliknya. Penjaga institusi bersatu untuk melantik seorang pegawai tertentu mengatasi kuasa seorang menteri yang menjalankan kuasa statutori. Jadi, persoalannya timbul. Bukankah isu ketidakmunasabahan yang melampau sepatutnya lebih jelas kepada lebih ramai orang? Apa yang berlaku apabila piawaian ini, yang pada asalnya dimaksudkan untuk digunakan secara jarang dan neutral, ditafsirkan oleh sekurang-kurangnya satu pihak spektrum politik, jika tidak kedua-duanya, sebagai satu kaedah menyeluruh yang membolehkan sistem perundangan campur tangan dalam membuat keputusan politik. Dan itu hanyalah salah satu bahaya di sini. Bahaya terbesar ialah bahawa baik perkara ini maupun mana-mana aduan undang-undang yang difailkan terhadap Ben Gvir yang sebahagiannya mungkin wajar sebagai kritikan politik mencapai tahap kesalahan jenayah. Walau bagaimanapun, dengan Saban sebagai contoh antara lain, para pemohon dan peguam negara Israel sendiri sedang cuba menyingkirkan seorang menteri yang mereka tidak pernah mahu memegang jawatan sejak awal lagi. Dan secara ironinya, hujah yang dikemukakan di sini ialah bahawa rekod tindakan salah yang terkumpul boleh dianggap sebagai mempolitikkan dan memperalatkan polis sehingga menjejaskan kebebasannya. Tetapi melainkan ada undang-undang yang telah dilanggar, apa yang membezakan tuduhan itu daripada keutamaan politik sejak awal lagi? Dan jika tiada undang-undang yang telah dilanggar, apakah batas yang mengahadkan keupayaan sistem undang-undang dan juga rakyat biasa untuk sekadar menggagalkan dasar-dasar yang mereka tidak setuju? Malah, jika undang-undang itu sendiri semakin bersifat politik dalam pelaksanaannya, maka apa makna konsep kebebasan polis? Dan bagaimana masyarakat yang sangat berpecah boleh mempercayai institusi-institusi yang memegang kuasa besar ke atas mereka atas nama melindungi kepentingan awam? Semua persoalan itu membawa kita ke hari Rabu lepas, di mana kekaburan undang-undang, sifat pertembungan perlembagaan yang semakin memuncak, dan satu hari penuh pertarungan undang-undang telah dipertontonkan. Ia adalah satu perbicaraan yang luar biasa, 9 hakim hampir 10 jam. Orang awam dilarang masuk untuk mengelakkan gangguan. Oh ya, dilarang oleh mahkamah yang sama yang hanya seminggu sebelum itu telah membatalkan panduan keselamatan semasa perang yang mengehadkan bilangan orang di protes anti-kerajaan kerana kesucian kebebasan bersuara semasa protes.
Bolehkah mahkamah memutuskan bahawa Perdana Menteri boleh dipaksa untuk memecat seorang menteri yang tidak didakwa dengan sebarang jenayah? Adakah demokrasi Israel akhirnya terjerumus ala Alice in Wonderland hingga ke dasar lubang Arnab? Peguam Ben Gvir, David Patter, dengan tegas merumuskan versi paling konfrontasi bagi kes menteri itu kepada para hakim. Dia berkata, Anda tiada kuasa. Bukan sahaja Anda tiada kuasa, Anda juga tiada kuasa untuk mengatakan Anda mempunyai kuasa. Dan selepas perdebatan tajam mengenai perkara itu, jawapan yang diberikan oleh seorang hakim juga sangat mendedahkan. Undang-undang asas mengenai badan kehakiman menjadikan sukar untuk menafikan bahawa kami mempunyai kuasa. Satu-satunya persoalan ialah budi bicara. Dalam erti kata lain, kami akan menentukan had kuasa kami sendiri mengikut kes demi kes dan Anda perlu terima sahaja. Peguam Netanyahu, Michael Rubello, menekankan perkara statutori yang jelas. Undang-undang asas, kerajaan memberikan kuasa untuk melantik dan memecat menteri kepada Perdana Menteri dan bukannya kepada mahkamah. Hakim Solberg membantah dengan menyatakan bahawa pihak pemohon bergantung walaupun bukan pada satu pertuduhan tetapi pada beberapa insiden konkret dan bertanya bagaimana mahkamah harus menangani rekod keseluruhan tingkah laku tersebut. Sekarang, pada hemat saya, pertukaran-pertukaran ini merupakan sebahagian besar daripada kes ini. Langkah doktrin yang cuba dicari oleh para hakim sama ada merupakan lanjutan atau penyimpangan daripada keputusan Deri Pinchasi 1993. Dalam kes itu, Mahkamah Agung mengarahkan Perdana Menteri Rabin untuk memecat 2 menteri yang didakwa tetapi belum disabitkan atas tuduhan rasuah atas alasan bahawa kegagalan berbuat demikian adalah sangat tidak munasabah. Tiada undang-undang Israel yang mewajibkan pemecatan itu. Tiada dan masih tiada lagi sebarang preseden atau persamaan dalam mana-mana sistem undang-undang barat lain di mana mahkamah mengisytiharkan dirinya berkuasa untuk menyingkirkan menteri dari jawatan berdasarkan piawaian common law yang dicipta sendiri tanpa undang-undang bertulis. Ben Gvir, 33 tahun kemudian, sama ada merupakan lanjutan doktrin itu ke wilayah yang Deri Pinchasi sendiri tidak akan capai kerana tiada pertuduhan. Atau dalam kerangka alternatif, beberapa hakim telah mencuba, iaitu satu kategori yang sama sekali berbeza, yang tidak berasaskan jenayah, tetapi berdasarkan kelakuan keseluruhan. Jadi, di manakah kedudukan kita sekarang? Pada 16 April, sehari selepas perbicaraan, Mahkamah telah mengeluarkan perintah interim. Keputusan akhir masih belum diputuskan. Ben Gvir mengekalkan kementeriannya. Tetapi kenaikan pangkat ke jawatan kanan yang sensitif yang melibatkan siasatan, penguatkuasaan undang-undang, kebebasan bersuara atau penasihat undang-undang polis hanya boleh diteruskan atas carangan Pesuruhjaya dengan notis awal 7 hari kepada Peguam Negara. Ben Gvir dilarang memberi komen secara terbuka mengenai penggunaan kekerasan oleh polis. Pada asasnya, perintah itu mengikuti rapat dengan rangka kerja prinsip yang ditandatangani pada awalnya dan pihak-pihak perlu melaporkan semula selewat-lewatnya pada 3 Mei. Sekarang, berdasarkan pembacaan saya terhadap keputusan ini, Mahkamah mengakui bahawa mereka sedang bermain dengan api. Daripada menolak kes ini kerana isu itu tidak boleh diadili oleh Mahkamah seperti yang akan dilakukan oleh mana-mana mahkamah di mana-mana demokrasi barat yang lain, Mahkamah enggan mengakui bahawa kuasanya ada had. Dengan itu, Mahkamah telah melangkah ke dalam medan ranjau politik, cuba mengelak letupan akibat memecat menteri tersebut. Letupan itu akan memberikan gabungan tersebut hadiah pilihan raya pada tahun pilihan raya, sambil terus memperluaskan kuasa kehakiman ke atas tingkah laku menteri. Sekarang, kita boleh dan memang patut bertanya, berapakah kos sebenar semua kekacauan ini? Dan setakat pengetahuan saya, tiada siapa yang telah mengira gambaran sepenuhnya. Saya akan berikan satu contoh yang jelas. Mari kita lihat kadar pembunuhan yang luar biasa di komuniti Arab di Israel. Kadar itu meningkat daripada 96 nyawa terkorban pada tahun 2020 kepada 116 pada tahun 2022, 244 pada tahun 2023, dan 252 pada tahun 2025, tahun paling berdarah yang pernah direkodkan. Kira-kira 88% daripada mereka yang terbunuh ditembak. Kadar penyelesaian, iaitu peratusan pembunuhan di mana polis mengenal pasti dan menangkap suspek adalah sekitar 10%. Sekarang, godaan yang jelas di sini adalah untuk menuding jari kepada Menteri Keselamatan Negara yang secara zahirnya mengetuai pasukan polis dan yang sememangnya lantang serta sentiasa berada di tengah-tengah pelbagai kontroversi dan keutamaan yang dinyatakan olehnya pula cenderung kepada perkara lain. Dan itulah yang telah dilaporkan berulang kali.
Tetapi tanggung jawab terhadap masalah ini sebenarnya dikongsi bersama antara menteri, polis, peguam negara dan pendakwa raya negara yang dia selia berisikan pihak berkuasa tempatan Arab dan pihak-pihak lain. Dan kita harus melihat kepada peguam negara contohnya, kerana dia bukan sahaja penasihat undang-undang tetapi juga ketua pendakwaan negara, orang yang akhirnya bertanggungjawab sama ada kes didakwa, siasatan diberikan sumber, perjanjian pengakuan dicapai, sabitan diperoleh. Dan lonjakan itu berlaku pada tahun di mana peguam negara ini mula memegang jawatan, dengan Ben-Gvir hanya mula memegang jawatan pada Disember tahun tersebut. Sekarang, angka pendakwa raya negeri sendiri yang dilaporkan kepada Knesset menunjukkan 42 pertuduhan pembunuhan berbanding kira-kira 230 pembunuhan dalam komuniti Arab pada tahun 2024. Sementara angka-angka ini terus meningkat, peguam negara telah menggunakan modal institusi untuk menjalankan kempen bertahun-tahun terhadap menteri yang mengawasi polis bersama dengan beberapa pertembungan perlembagaan utama yang lain. Mengapa jenayah dalam komuniti Arab tidak menjadi keutamaan yang lebih besar bagi institusi yang mendakwa melindungi hak individu? Dan mengapa media hanya menuding jari kepada sebahagian daripada pihak yang terlibat, sekaligus melepaskan pihak lain daripada tanggungjawab penting untuk melindungi nyawa mereka? Jadi, inilah satu contoh jelas di mana kekurangan kejelasan tentang autoriti dan perjuangan yang sedang diberi tumpuan oleh sistem undang-undang memang mempunyai kos yang jelas dan dahsyat. Ia bukan satu-satunya sebab, tetapi ia adalah salah satu daripadanya. Ada satu lagi kos yang ingin saya nyatakan, sebenarnya, sebelum kita tamatkan. Dan ia berlaku sebelum Ben-Gvir sama sekali, yaitu penurunan kepercayaan awam terhadap pasukan polis. Kepercayaan terhadap polis Israel adalah 41% pada Oktober 2020, 33,5% setahun kemudian, dan hanya 29% pada Januari 2022. Itu adalah yang terendah sejak Indeks Demokrasi Israel mula mengukurnya pada tahun 2003. Institut Demokrasi Israel mengaitkan kejatuhan ini dengan skandal perisian intip Pegasus yang turut dibincangkan dalam kes ini. Institut Demokrasi Israel mengaitkan kejatuhan ini dengan skandal perisian intip Pegasus yang juga telah kami bincangkan dalam rancangan ini, serta cara siasatan terhadap Netanyahu dikendalikan secara terbuka. Oh ya, kepercayaan terhadap pejabat peguam negara juga mencatatkan paras terendah dalam indeks tahun 2022 yang sama. Dan itu semua berlaku sebelum Ben-Gvir memegang jawatan. Sebenarnya, angka-angka itu boleh dikatakan sebahagian daripada sebab mengapa Ben-Gvir naik dalam dunia politik. Dan semasa beliau memegang jawatan, angka-angka itu terus kekal rendah, membuktikan satu lagi institusi yang memerlukan pembaharuan mendalam. Tetapi dengan benteng kehakiman yang melindungi, dan mungkin terlalu melindungi, daripada cubaan politik untuk mengubah sistem-sistem ini, kini kita berdepan dengan persoalan bagaimana perkara itu boleh berlaku. Jadi, apa seterusnya? Kita tunggu dan lihat bagaimana hasilnya apabila perjanjian baharu ini dikemukakan pada 3 Mei nanti. Rangka kerja sementara itu sudah tentu telah menimbulkan perselisihan dengan pihak-pihak kembali ke mahkamah untuk menjelaskan pertikaian baharu. Saya ragu Ben-Gvir akan dipecat, tapi itu tidak bermakna kita terlepas daripada akibatnya. Kes ini akan menjadi preseden, membuka jalan untuk pemecatan menteri pada masa hadapan jika keadaan terus bergerak ke arah ini. Dan selain menolak konsep klasik tentang tujuan mahkamah diwujudkan, pendekatan ini sedang menghasilkan kekacauan dan perpecahan dalam pengurusan penguatkuasaan undang-undang. Juga, jangan salah faham tentang reaksi politik yang mungkin berlaku. Mungkin tiada pertuduhan difailkan di sini, tetapi para pengundi di pihak kanan melihat ini sebagai satu pendakwaan terhadap wakil mereka, gabungan mereka, dan diri mereka sendiri. Mereka akan bertindak balas. Sepanjang tahun lalu, satu kempen awam yang diketuai oleh seorang sarjana undang-undang terkenal telah mengumpul lebih 120,000 tanda tangan pada satu petisyen yang meminta kerajaan Amerika untuk mengenakan sekatan ke atas pegawai politik dan kehakiman tertinggi Israel, termasuk Hakim Ishcha Kamit dan peguam negara Baraf Miara, kerana peranan mereka dalam menghalang pengampunan untuk Perdana Menteri. Sekarang, ini adalah tindakan yang saya bantah sepenuh hati dan saya percaya ia sama sekali melanggar prinsip kedaulatan yang kita berusaha keras untuk pertahankan. Tetapi kewujudan petisyen itu dan petisyen sebesar itu mesti diambil sebagai amaran bahawa sejumlah besar rakyat Israel semakin hilang kepercayaan terhadap penyelesaian secara demokrasi untuk isu ini. Kepercayaan mereka ialah hak sivil dan politik mereka sedang dilanggar hanya kerana siapa mereka dan bagaimana mereka mengundi. Dan ia terpulang kepada mereka yang ingin menunjukkan kepimpinan, bukan kuasa, tetapi kepimpinan untuk bertindak dengan bertanggung jawab dan menunjukkan kawalan diri. Sepatah, dua kata pribadi terakhir.
Saya dibesarkan dengan kisah-kisah pengasas dan wira Israel sebagai cucu kepada datuk nenek yang berjuang bersama dalam gerakan bawah tanah untuk sebuah negara Yahudi. Sekarang, bagi mereka yang mengetahui sejarah, hubungan antara ahli-ahli pelbagai gerakan bawah tanah ini tidak selalunya elok, baik sebelum maupun selepas negara itu ditubuhkan. Haganah sebagai contoh, yang mewakili Zionis buruh arus perdana, kadang-kadang bekerja sama dengan pihak British menentang kumpulan penentang yang bersaing. Dan walaupun selepas negara itu berfungsi sepenuhnya, Pinkas Adom yang pada dasarnya adalah kad parti Mapai adalah apa yang anda perlukan untuk mendapatkan pekerjaan sektor awam. Dan jika Anda tidak memilikinya, Anda akan menderita. Walaupun telah berjuang untuk negara itu, datuk dan nenek saya terpaksa meninggalkannya untuk mencari rezeki dengan 3 orang anak kecil, dan anak-anak mereka kebanyakannya membesar di luar negara. Jadi saya membesar dengan mengetahui perkara-perkara ini, dan masih tidak pernah, walau sekalipun, mendengar kata-kata buruk tentang Israel. Ini hanyalah perjuangan generasi perintis yang telah membina keajaiban dan mengorbankan darah mereka untuk melakukannya. Kami diajar untuk mencintai tanah air, negara, rakyat, masa lalu kami, dan potensi yang masih belum kami capai bersama. Jadi saya sebenarnya sentiasa optimis bahawa apapun yang berlaku di peringkat tertinggi kerajaan yang memerlukan pembaharuan. Hampir secara menyeluruh, terdapat sentimen nasionalis yang sihat dalam kalangan rakyat Israel yang akhirnya akan menghalang tempat ini daripada menjadi tidak terkawal. Tetapi, walaupun ia adalah sesuatu yang semula jadi dan manusiawi dalam sebuah negara yang menghimpunkan jutaan pendatang dari seluruh dunia, persepsi keunggulan satu bahagian penduduk ke atas yang lain tidak sepatutnya lagi wujud di sini. Minggu lepas, kami menyalakan lilin untuk Yom HaZikaron dan obor dinyalakan di Har Herzl. Puluhan ribu anggota simpanan masih menjalani pusingan ketiga, keempat, kelima milui mereka sejak 7 Oktober. Pada tahun 1947, di sebuah kafe di Tel Aviv, Nathan Altraman terdengar seorang komander Haganah dan pengasas Palmach berbisik tentang berapa ramai yang akan terkorban mempertahankan negara yang baru sahaja dijanjikan di atas kertas. Dia pulang ke rumah malam itu dan menulis Magasha Kesif, sebuah puisi yang dipanggil Dulang Perak. Puisi itu berakhir dengan 2 askar muda, seorang lelaki dan seorang perempuan, menghampiri negara pada waktu senja, keletihan, masih beruniform tempur. Dan apabila negara bertanya siapa mereka, mereka menjawab, Nahnu Magasha Kesif, Sha'alavnitna Sheminata Yudim. Kami adalah dulang perak yang melaluinya negara Yahudi diserahkan kepada kamu. Dan kemudian Alterman menulis, kedua-duanya rebah di kaki negara, dan selebihnya diceritakan dalam sejarah Israel. Memang benar, medan perjuangan seterusnya kini di tangan kita, dan sebaik sahaja perang ini berakhir, dan mungkin juga semasa ia masih berterusan, kini kita mempunyai tugas yang perlu dilakukan. Saya hanya boleh berharap bahwa melalui wacana yang dipupuk di sekolah undang-undang, dalam profesion guaman, dan di media sosial, melalui usaha Forum Undang-Undang dan Kebebasan Israel, serta organisasi hebat lain, kita akan melihat kembali dan menyadari bahwa kita adalah sebahagian daripada penyelesaian. Kita menerima satu keajaiban di atas dulang perak daripada generasi terdahulu, dan menjadi misi kita untuk mewariskannya dengan lebih luas dan lebih kukuh. Saya akan jumpa Anda minggu depan.